Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton dan pendengar yang diraikan, Alhamdulillah kita diizinkan untuk bersama-sama kembali dalam slot khas program diskusi ringkas Islamic Studies at UM yang membincangkan isu polemik dan juga dapatan terkini dari pendidikan yang dilaksanakan oleh ahli-ahli akademik, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. Tuan-tuan, puan-puan, bersama-sama kita pada pagi ini, saya fikir tidak asing lagi lah. Diperkenalkan Profesor Madya Dr. Siti Zubaidah Ismail, pensyarah di Jabatan Syariah dan Undang-Undang Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, yang mana mungkin lebih dikenali dengan panggilan mesra Dr. Siti. Apa khabar, Doktor? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, baik Doktor, juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Hari ini insya-Allah kita akan membincangkan dan mendengar penjelasan ringkas berkenaan potensi diat dalam perundangan Malaysia. Saya kira agak heboh juga Doktor ya kebelakangan ini, di mana ada usulan ataupun cadangan daripada beberapa pihak, bahkan YDPA juga turut menggesa untuk kita menerapkan dan juga melaksanakan diat dalam sistem perundangan kita. Mungkin barangkali boleh Doktor jelaskan bagaimana awalnya boleh timbul isu diat ni. Silakan Doktor. Okey, terima kasih diucapkan pada Dr. Aisyah. Dan okey, untuk tajuk inilah ya saya terangkanlah bagaimana isu diat ini timbul ya. Asalnya ialah apabila kerajaan bercadang untuk menghapuskan hukuman mati mandatory ya di dalam undang-undang kita. Jadi dalam pengumuman yang dibuat oleh Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri bahagian Undang-Undang dan Parlimen, beliau telah membuat kenyataan bahawasanya diat adalah salah satu aspek ataupun isu atau perkara yang akan dipertimbangkan untuk menjadi satu hukuman ganti kepada hukuman mati yang mandatory yang nak dihapuskan ya. Maksud mandatory itu ialah maksudnya hukuman bagi sesetengah kesalahan. Kita ada 33 kesalahan yang diperuntukkan hukuman mati dalam undang-undang kita, dalam pelbagai statut lah, dalam kanun keseksaan dan juga statut-statut lain. Daripada itu ada 11 yang bersifat mandatory. Mandatory itu maknanya hukuman dia mati sahaja. Bagi kesalahan itu kalau telah didakwa dan sabit, maka tiada pilihan lain kecuali hukuman mati. Itu maksud mandatory. Jadi apa yang kerajaan sedang ikhtiarkan ialah untuk memasukkan pindaan supaya dalam 11 peruntukan itu ada hukuman lain selain daripada hukuman mati itu, dan agar ia memberi peluang hakim menggunakan budi bicara dalam mempertimbangkan hukuman yang sesuai. Ya, jadi tidaklah semata-mata tak ada pilihan. Hakim apabila orang ni dah bersalah disabitkan, dia kena jatuhkan hukuman mati sahaja. Bila ada pilihan ya, hukuman ganti, hukuman alternatif ni, hakim boleh mengambil membuat penilaian keseluruhan kepada kes itu, adakah ia wajar dikenakan hukuman mati atau boleh dikenakan hukuman yang dinyatakan di dalam peruntukan itu. Jadi ini memerlukan pindaan lah kepada undang-undang ya. Okey, baik Doktor. Tadi Doktor ada sebutkan bahawa diat ini merupakan satu hukuman gantilah, supaya ada alternatif kepada hukuman mandatory tadi. Jadi mungkin boleh Doktor jelaskan dengan lebih lanjut, apakah diat ini sebenarnya? Adakah semacam bentuk kaedah ataupun pampasan dalam sistem perundangan atau macam mana Doktor? Okey, diat itu bahasa Arab ya. Terjemahannya ialah pampasan, pampasan dalam bentuk keuangan. Monetary compensation. Dalam sistem perundangan jenayah Islam, ada 3 kategori kan, saya ingat semua maklum, hudud, qisas dan ta'zir. Okey, sebenarnya hudud, yang kedua ialah qisas dan diat, dan yang ketiga ialah ta'zir. Jadi qisas dan diat tu dia bersekali. Dia bersekali. Dalam konteks hukuman mati ini, hukuman dalam Islam pun hukuman mati adalah qisas ya. Qisas. Jadi yang dikatakan diat ini adalah diat yang ganti kepada qisas. Itu konteks yang kita kena faham ya. Kita kena faham konsep diat itu dan konteks pelaksanaannya dan bagaimana kontennya bila kita nak laksanakan. So 3C itu penting ya. Konsep, konteks and content. Jadi diat yang kita nak cadangkan ini ya, nak dicadangkan di dalam sistem perundangan di Malaysia ini adalah ganti kepada hukuman mati. Jadi hukuman mati secara am itu tidak boleh dihapuskan kerana diat itu dia tak berdiri dengan sendiri. Dia adalah ganti kepada
hukuman itu. Ini adalah diat sebagai hukuman badaliyah lah. Diat juga adalah hukuman asliyah, iaitu hukuman asal. Hukuman asal kepada kesalahan yang berbentuk kecuaian, dia kotak. Kalau kotak dia tak ada hukuman qisas, dia ada hukuman diat. Ya, tapi kalau hukuman bunuh ini, hukuman bunuh yang sengaja, hukuman asal dia adalah qisas. Tetapi jika ada dua syarat, ya, jika syarat-syarat untuk qisas itu tidak tercapai, tidak dipenuhi, boleh berubah kepada diat. Dan yang kedua ialah kalau keluarga mangsa memberi maaf, memaafkan pesalah itu, maka diat boleh di-apply, boleh digunakan pakai. Itu. Jadi itu konteks yang kita nak bicarakan hari inilah, ya. Kalau kata nak guna diat sebagai hukuman alternatif mengganti hukuman mati itu, supaya hakim boleh membuat keputusan berasaskan kepada budi bicara, maka kita kena faham dulu bagaimana diat itu boleh dilaksanakan. Jadi konteks itu perlu diketahui lah. Dan sebagai ganti nyawa, kita kena maklumlah bukan sedikit lah jumlah diat yang nak dikenakan itu kan. Kalau orang kata mahal diat ini, impossible, memanglah harga nyawa, harga nyawa tak boleh murah lah kan. Jadi kalau dalam sumber hukum kata 1,000 dinar atau nilai harga 100 ekor unta, that's it lah. Kita kena cari nilai semasa yang equivalent dengan kadar itulah, ya. Dan kalaupun kita mahu mengubahnya atau lari daripada itu, perlu ijtihad baru lah. Ijtihad baru yang berasaskan kepada kaedah-kaedah ijtihad yang bersesuaian, yang betul lah. Baik doktor, juga doktor ada sentuh berkenaan dengan 3C ataupun 3C tadilah. Konsep, konteks dan juga konten. Jadi maksudnya kita kena betul-betul faham dulu apakah diat yang kita perkatakan ini, baru kita boleh nak apply ataupun laksanakan dalam sistem kita. Sebab itu kalau bila mula-mula itu orang kata, ni nak ganti semua hukuman mati mandatory ke? Tidak, ya. Sebab diat yang asal ni, qisas dan diat itu adalah spesifik untuk kesalahan membunuh dengan sengaja sahaja. Jadi kalau 33 kesalahan tadi yang berkaitan dengan penculikan, perang melawan Pertuan Agong, kesalahan berkenaan dengan senjata api, dan sebagainya, itu dia tak boleh apply dia ini. Dia ada spesifik tu. Jadi yang mandatory 11 itu pun kena tengok yang berkaitan dengan nyawa sahaja. Faham. Saya kira jelas penerangan daripada Dr. Siti Zubaidah. Bagaimana pula doktor dengan potensinya untuk kita aplikasikan dalam sistem kita sekarang? Adakah nampak macam mustahil ataupun sebenarnya ada ruang dan peluang? Silakan doktor. Oleh kerana ini adalah dalam fake, ya. Fake. Jadi kita tak bolehlah ambil fake sudah letak dalam undang-undang kita, tak boleh. Dia mesti ada penyesuaian, mesti ada pindaan dan sebagainya, ya. Tak boleh kecuali kita dah ready dengan satu framework atau satu kerangka yang boleh di-apply anytime kan. Bolehlah, tapi tak sebegitu. Bermakna potensi itu ada, cuma perlukan kepada pindaan beberapa perkara. Contoh tadi saya kata untuk kesalahan membunuh sahaja, maka kita kena lihat adakah Seksyen 300 iaitu peruntukan mengenai kesalahan membunuh dan juga kesalahan mematikan orang dengan salah, bawah Seksyen 299 Dewan Keseksaan itu boleh dipertimbangkan untuk dimasukkan elemen tentang diat ini, ya. Jadi itu satu aspek, iaitu peruntukan kesalahan itu dulu, ya. Dan yang kedua, kalau tentang pengampunan, ya, because diat ini dia mesti ada kemaafan daripada waris. Maksudnya darah, ya, nyawa itu dia bukan jenayah terhadap negara sahaja. Dia adalah personal, ya, personal crime. Jadi terhadap nyawa. Jadi waris ada hak untuk menuntut hukuman mati dikenakan. Dan waris juga ada hak untuk memberi maaf jika dia mahu. Ini kita boleh faham daripada ayat-ayat Al-Quran, ya, yang ada. Dia boleh maafkan dan sebagai ganti dikenakan diat itu. Ya, jadi kita kena tengok kat mana kita nak letak
kemaafan itu. By right, kemaafan itu mesti dalam sistem keadilan jenayah lah. Jadi dalam sistem kita sekarang, kita ada pengampunan ya. Saya ingat ramai dengar baru ni bagaimana yang di Pertuan Agong itu yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong ada kuasa tu. Itu memang diperuntukkan di bawah perlembagaan ya. Perkara 42 memang memberikan hak prerogatif pada yang di Pertuan Agong untuk memberi pengampunan. Dan kita ada lembaga pengampunan pun. Tetapi ini di luar daripada sistem kriminal yang sedia ada ni. Yang kita maksudkan dalam diat tadi ialah pengampunan oleh waris itu dalam sistem tu sendiri. Maksudnya dalam prosiding perbicaraan, kemudian apabila hakim membuat keputusan, maksudnya dia dah sabit ya. Kesalahan tadi telah disabitkan dengan kesalahan membunuh. Kemudian dihukum bunuh. Ketika itulah barulah kita tanya kepada waris, kalau anda sudi memaafkan, adakah sudi memaafkan? Kalau maafkan, hakim akan mengenakan diat. So benda ni semua, perkara ini kena hitam putih di dalam sistem kriminal itu. Dia tak boleh kata kena prosiding lain. Maksudnya diat itu berlaku pasca hukuman dan pasca sabitan, post sentencing and post conviction. Jadi dia tak boleh orang kata dibincang awal dibagi ditawar menawar sebelum prosiding perbicaraan. Dia tak boleh berlaku, tak mencapai maksudnya. Sebab kalau kita tengok ayat kita baca dalam Al-Quran sendirilah kan, memang ada tu maksud-maksud yang kita boleh faham begitu ya. Kemudian kadar diat. Kadar diat ni pun kita nak tahu, kalau hakim nak kenakan, sekarang dia putuskan diatlah sebagai ganti, so nak kenakan bayaran berapa, kaedah bayarannya macam mana kan, yang tu. Jadi kena ni lah. Jadi yang sedia ada ni bawah Kanun Tata Cara Jenayah Seksyen 260 tentang mengkompang kesalahan, dan juga Seksyen 426 tentang pampasan kepada pesalah tu tak memadai ya. That's why kepindaan perlu buat. Jadi secara amnya saya rasa memang kena inisiatif yang lebih lah untuk meminda terutamanya kanun keseksaan dan kanun tata cara jenayah dengan memasukkan mungkin kaedah, mungkin masuk apalah yang boleh membantu mahkamah tinggi menguasakan perkara-perkara ini. Ini bukan di mahkamah syariah ya, mahkamah tinggi, kerana ia akan apply ke semua. Okey. Baik, terima kasih banyak Dr. Siti Zubaidah. Saya kira dengan penjelasan padat itu tadi, berakhirlah sesi slot khas bual bicara kita pada kali ini. Juga terima kasih juga pada tim produksi Islamic Studies at UM, dan juga terima kasih tuan-tuan dan juga puan-puan kerana sudi untuk mendengar slot khas kita pada hari ini. Dan jangan lupa follow FB kita, Academy of Islamic Studies University of Malaya, dan kongsikan sebanyak mungkin rakaman ini, slot khas inilah. Okey, dengan itu saya Siti Aisyah Samuddin, moderator anda pada pagi ini. Kita insya-Allah akan berjumpa lagi dalam slot yang akan datang bersama dengan kupasan yang lebih menarik, dan pastikan anda melihat rakaman ini. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.